Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Okey, suara okey Saya kuat sikit insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan, kita diberikan peluang pada petang ini untuk kita sama-sama berbincang-bincang untuk kita mendengar satu perbincangan berkenaan dengan din kita, persiapan kita dan insya-Allah kita mulakan dengan kita syukur kepada Allah. Yang kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan kita peluang. Dan hari ini pula hari Jumaat mungkin lepas daripada program ni kita cuba banyakkan selawat dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim hingga akhir kita baca selawat, banyakkan selawat ataupun dalam paling-paling 100 kali ke sebelum maghrib 100 kali sebelum maghrib. Kalau boleh baca yang panjang. Kalau baca tak boleh yang panjang, baca yang sederhana. Contohnya macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ataupun wa barik wa sallim. Jadi kita baca doa selawat nabil ummi tu. Itu pun bagus. InsyaAllah banyak dia punya kekuatan yang Allah akan bagilah. InsyaAllah. Baik, kita betulkan niat kita, minta ampun pada Allah. Istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkan bertaubat kepada Allah sentiasa, terutama hari Jumaat. Mudah-mudahan taubat kita ni Allah terima. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan at-taibun. Sebab kita tak tahu, mungkin malam ni kita mati, mungkin malam ni malam yang terakhir, mungkin petang ni petang yang terakhir pada kita tak tahu. Jadi sentiasalah bertaubat, hidup dalam keadaan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, sebenarnya ada beberapa perkara yang penting untuk saya nak sampaikan secara urgent, tapi mungkin tak sesuai lah petang ni, mungkin esok malam kot insya-Allah. Saya akan sampaikan sedikit beberapa perkara yang mungkin kita kena ambil perhatian, terutamanya sekarang ni lah. Dan insya-Allah mungkin malam besok kita akan buat, dan untuk hari Ahad nanti kita akan ada Zoom, pukul 10 pagi insya-Allah. Baik, pada hari ini saya akan cuba mengajak diri kita sama-sama melihat beberapa perkara berkenaan dengan jil al-mau'ud, iaitu mereka yang akan diberi generasi yang akan menang, generasi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan. Jil al-mau'ud ataupun jilul mau'ud, generasi yang dijanjikan. Jadi pada petang ini kita nak rasa bahawa di akhir zaman nanti, bila masuk kepada fasa keempat, nak masuk fasa kelima, maka pada masa itu akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu akan dibangkitkan oleh mereka yang mempunyai ciri-ciri generasi yang dijanjikan. Jil
Jilul Mau'ud ataupun generasi yang dijanjikan, generasi yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan cuba melihat akan ciri-ciri generasi tersebut dan kita akan cuba menghayati dan mendalami. Baik. Yang pertama sekali tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Jilul Mau'ud ini ataupun Jilul Mau'ud ini, iaitu generasi yang dijanjikan, generasi yang akan menang di akhir zaman, yang digelar sebagai Al-Mahdiyin ataupun Taifah Mansurah. Jadi generasi ini adalah merupakan suatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya berkenaan dengan generasi ini yang kita boleh ambil pelajaran. Jadi generasi ini satu generasi yang special. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan sekalian, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kita semua mudah-mudahan termasuk dalam Jilul Mau'ud, iaitu generasi yang dijanjikan akan bangkit. Dan mudah-mudahan kita akan dapat menghayati sifat-sifat dan ciri-ciri Jilul Mau'ud. Yang pertama sekali tuan-tuan, ini bukanlah teori. Sebab kita nak kena rasa bahawa ini adalah merupakan zaman di mana Allah akan memberi bantuan maksima kepada hamba-hambanya. Dari sudut maksima ni maknanya setelah mereka runtuh, setelah mereka jatuh, setelah mereka berada di kemuncak yang bawah, maka Allah akan naikkan, bangkitkan. Allah akan bangkitkan. Dan bagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 15. Surah Al-Hajj ayat 15. Saya bacakan makna sajalah. Kita masa tak banyak, insya-Allah. Jadi lebih kurang maksud dalam bahasa kita lah. Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong, menolong an-lan yang surahullah. Maksudnya siapa-siapa yang menyangka bahawa Allah sekali-kali tidak akan menolong, maknanya Nabi Muhammad dan pengikutnya lah, orang yang Islam tadi. Maknanya biarkan kita tak ada apa-apa, dibiarkan kita terus dalam keadaan susah, takut dan sebagainya. Siapa yang menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya tadi di dalam dunia ini dan di akhirat, maka hendaklah ia menghulurkan tali serta mengikat di bumbung rumahnya, kemudian hendaklah ia menjerut lehernya supaya mati tercekik. Dalam pada itu hendaklah ia memikirkan lebih dahulu, adakah tipu daya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya. Jadi Allah menggambarkan kepada kita di sini dalam ayat ini, dalam surah Al-Hajj ayat 15. Bagaimana kalau kamu tidak confident, syak, yazunnu, syak, kamu ada rasa ragu-ragu, kamu ada rasa sangka-sangka bahawa Allah tidak akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya dan juga pengikutnya di dunia dan di akhirat, maka Allah kata apa? Kamu ulurkan tali, ikat kat tiang dalam rumah tu, kamu gantung diri kamu. Maknanya Allah cabarlah. Dan Allah menyatakan bahawa Allah pasti tolong. Allah pasti tolong. Jadi Allah perintahkan kita ni lebih maknanya nak gambarkan kat sini orang-orang yang nak ikut Islam tapi ragu-ragu. Orang yang nak bersama dengan Taifah Mansurah ni tapi ada ragu-ragu. Ada rasa macam apa dia panggil? Macam takut-takut lagi. Tak confident lagi. Maka Allah suruh apa? Balik rumah, gantung diri. Allah sebut. Ni surah Al-Hajj Allah sebut. Ragu-ragu. Kamu ragu-ragu lagi. Masih ragu-ragu lagi. Dia nampak dah betul ni. Ini adalah kelompok yang ikhlas. Kelompok yang betul-betul tak ada kepentingan apa. Kelompok yang benar-benar beriman pada Allah. Tapi macam mana ni? Takut tengok lain-lain pula. Majoritinya dalam keadaan sesat, dalam keadaan berlawanan. Berlawanan dengan apa yang ada. Maka Allah perintah, Allah sebut, man kana yazunnu, siapa-siapa yang masih ragu-ragu bahawa Allah akan beri pertolongan kepada Muhammad, maknanya Nabi Muhammad dan pengikut kita lah semua kalau kita ikut jadi fid dunia wal akhirah, pada dunia dan akhirat. Maka Allah kata apa? Maka hendaklah kamu cari tali, panjat tali kat tiang rumah, letak kat tali kat tiang rumah tu, ikat kat bumbung rumah, kata Allah. Kemudian kamu jerut leher kamu, gantung diri.
Maknanya Allah nak suruh kita yakin bersama dengan orang yang soleh. Yakin bersama dengan golongan yang beriman. Jangan ragu-ragu. Jangan rasa, aku ni selamat tak selamat ni, macam mana ni akhir zaman ni. Kan, sebab majoriti orang Islam tak sama. Majoriti orang Islam akan berada dalam keadaan munafik, sifat nifak ni banyak. Jadi kita ni, betul ke? Nak ikut ni betul ke kita punya pendirian ni? Nak menentang arus. Nak menentang arus. Sedangkan golongan-golongan yang majoriti orang Islam ni tak bersama. Orang Islam ni dia macam ikut agama lain lah. Contohnya, one world religion akan keluar nanti, tuan-tuan. Maka dia ikut agama pluralisme. Kita pun tahu ini pluralisme ni. Ini liberal ni. Ini dajjal. Tapi kalau tak ikut yang ini, habis kita. Jadi kalau tak ikut yang ini, habis kita. Kalau ikut yang ini pula minoriti. Minoriti ni, grup minoriti tak ramai orang ni. Tak kuat ni. Nampak macam orang cakap semua ajaran sesat. Macam-macam tuduhan, fitnah dan sebagainya. Maka Allah menyatakan dengan jelas. Jangan kamu rasa ragu-ragu dengan hujah-hujah yang nyata. Dengan Al-Quran dan hadis. Jangan kamu ragu-ragu. Man kana yazunnu. Apakah kamu masih lagi menyangka-nyangka? Ada zan, ada syak, ada wahan. Tentang Allah tidak akan menolong. Allah pasti menolong. Maka siapa yang takut, maka bunuh diri je lah, kata Allah SWT. Allah perintah gantung diri. Ni Allah nak gambarkan bagaimana kita ni nak kena yakin dengan ta'ifah mansurah, yakin dengan kita kata iman Islam yang sebenar. Tetapi untuk yakin tu kita kena ada ilmu, bukan kita yakin buta-buta. Kena tahu, kena faham. Kita kena ada kefahaman. Sebab tu perkara yang pertama sekali al-fahmu. Kita ada kena kefahaman, kita kena faham. Bukan main ikut buta je, sebab ada hari ni ramai ikut buta. Baik, jadi yang pertama sekali ciri-ciri jilul mau'ud. Sebelum ini belum masuk ciri lagi, baru mukadimah. Ciri-ciri jilul mau'ud itu, dia bukan teori. Dia bukan teori, kita kena bersama dengan orang yang soleh. Kita kena bersama dengan orang yang kita lihat ikhlasnya, takwanya. Kita lihat ikhlasnya, takwanya, akhlaknya. Kita kena bersama. Dan hati kita yang ragu-ragu tadi, kita kena buang keraguan. Ini Allah firman dalam surah Al-Hajj ayat 15. Dan inilah generasi, inilah perasaan mereka yang masuk dalam Islam ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk dengan kesedaran. Mereka masuk dengan kesedaran. Sebab mereka di golongan yang minoriti. Mereka bukan golongan yang majoriti. Minoriti lemah, dha'ifun, mustad'afin. Golongannya lemah. Tapi mereka berada dalam kebenaran. Mereka berada dalam kebenaran. Jadi sahabat-sahabat yang berada tu, walaupun dia tahu bila dia bersama dengan kelompok-kelompok yang kecil ini, yang ghuraba ini, yang asing dan ganjil ini, iaitu kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain majoriti semua menentang dia, musyrikin Mekah semua menentang dia. Tetapi dia yakin dengan kesedaran. Sebab tu kemasukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam kelompok, dalam jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah kemasukan dengan kesedaran. Dia bukan kemasukan ikut-ikut. Dia bukan masuk ikut-ikut saja-saja. Sebab itulah dia bukan teori. Dia bukan teori. Sebab itu tuan-tuan puan-puan hamba Allah, pada petang ni kita nak kena rasa bahawa kita nak duduk di dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan teori, bukan nak ikut-ikut, nak ambil nota je. Tak, kita kena praktiskan. Kita kena amalkan. Kita kena buat pengisian. Sebab tu saya sebut dah kepada tuan-tuan puan-puan sekalian tentang beberapa amalan-amalan. Kena buatlah. Puan-puan, sebab yang saya bagi ni semuanya benda yang ringan-ringan aja. Yang berat-berat belum. Benda ringan-ringan aja. Tuan-tuan ikut dulu. Apa yang berlaku. Contohnya la ilaha illallah, contohnya selawat, contohnya istighfar. Ringan je tuan-tuan. Buat yang wajib, tinggal yang haram. Benda yang qat'i, tak ada beza pandangan. Ijma' ulama kena buat ni. Jadi pada awal ni kita sebut, kita kena jangan ada ragu-ragu kepada ta'ifah mansurah, kepada al-haq yang kita nampak benar di hadapan kita ini. Kenapa? Kerana dia bukan teori. Yang ada sekarang ni, kenapa kita hari ni ramai umat Islam tidak boleh nak mengamalkan Islam, kan dalam dia ada keraguan lagi. Dalam dia ada keraguan. Dia berilmu, dia belajar usuluddin, dia belajar usul fiqh.
Dia belajar ilmu tafsir, dia belajar tapi ilmu saja. Hati tak ada, hati tidak dibersihkan. Hati tidak dibersihkan. Hati dia masih lagi berpegang dengan logik dan rasional. Dia belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang pertama sekali. Kita nak memasuki jilul mau'ud. Apa jilul mau'ud? Jilul mau'ud inilah generasi yang dijanjikan. Generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menang. Untuk menang. Jadi kita kena faham akan hakikat ini. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janjinya. Allah tak pernah mungkiri janji. Dan Allah tidak pernah menzalimi. Sebab itulah kenapa hari ini umat Islam umat Islam tidak mendapat kemenangan. Tidak mendapat kebahagiaan. Kata Islam tu paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi. Tapi kenapa Islam hari ini paling rendah? Islam paling teruk. Umatnya paling teruk. Dibunuh, dihalau, dipenjarakan, dibuang daripada negara. Macam-macam kena. Kenapa umat Islam teruk? Maka Allah SWT telah menghilangkan, telah mencabut keagungan umat Islam. Walaupun Islam ada bersama mereka, kerana mereka belum menepati syarat-syarat kemenangan. Kita belum menepati syarat-syarat kemenangan. Dan syarat-syarat untuk mendapatkan kebahagiaan, kita belum menepati lagi syarat-syarat itu. Kita belum masuk lagi. Syarat-syarat yang akan membawa kepada kemenangan. Hati kita, fikiran kita masih lagi dengan dunia. Lara. Percakapan kita masih lagi sar-sar. Masih lagi percakapan yang lara. Gurauan kita masih lagi gurauan yang menipu. Kehidupan kita masih lagi mengutamakan kehidupan dunia. Kita masih lagi tidak sayang saudara kita bagaimana kita sayang diri kita sendiri. Kesempurnaan iman kita masih diragui. Dan kita pun masih ragu dengan Allah. Masih jauh daripada Allah, maka Allah tak bagi kemenangan. Allah SWT tidak pernah memungkiri janjinya bahawa dia akan memberikan kemenangan. Tetapi apabila ummah tidak memenuhi ciri-ciri kemenangan, mengabaikan ciri-ciri kemenangan itu satu persatu, mengakibatkan dia mengalami kerugian, kekalahan demi kekalahan. Dan Islam semakin lama nampak semakin lemah, semakin terkebelakang. Kenapa? Sebab ummah mengabaikan sifat-sifat kemenangan. Apa sifat yang kita patut ada? Bagaimana kita patut berakhlak, beribadah? Bagaimana kita patut berukhuwah? Kita tinggalkan sifat-sifat kemenangan itu, maka Allah SWT mencabut izzah Islam daripada orang bukan Islam. Allah mencabut kemuliaan, nampak Islam ni lekeh. Kenapa? Kerana umat Islam tidak benar-benar memenuhkan kehidupan mereka dengan ciri-ciri kemenangan yang telah disebut oleh Allah SWT dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang ada. Ya, sebab itulah kita tengok kepada sunnatullah yang berlaku kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Macam mana Allah SWT telah berjanji kepada mereka. Sekiranya kamu ini akan mengikuti, menepati janji-janji Allah tadi, maka Allah akan bagi mereka mewarisi dunia ini. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 137. Ayat ini panjang, saya baca makna. Allah SWT telah berfirman dan dalam bahasa kita, dan kami wariskan kepada kamu Bani Israel yang telah tertindas di daerah-daerah timur bumi, Palestin, dan daerah-daerah yang barat, dan kami telah melimpahkan barakah padanya. Walaupun daerah itu barakah padanya, pada daerah tadi itu, dan telah sempurnalah kalimah Allah yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka semasa mereka ditindas oleh Fir'aun. Bani Israel ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menjadi yang menang. Fir'aun dihabiskan oleh Allah. Kenapa? Kerana kesabaran mereka. Walaupun mereka ni perangainya macam-macam, tapi mereka sabar ikut Musa alaihissalam. Walaupun mereka ni jenis yang macam-macam lah, kita kata jiwa mereka keras apa sebagainya, tapi dia ikut Musa sebab dia tertindas. Dia rasa inilah dia bangsa dia, kaum dia, nabi dia. Sebab dia Bani Israel, maka dia ikut walaupun dia mungkin kena tangkap Fir'aun. Kemudian Allah membebaskan mereka. Kami telah hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun pun habis.
dan apa yang mereka boleh telah dirikan daripada bangunan yang tinggi. Maka Allah dah habiskan mereka itu. Kan? Allah berjanji kepada orang Bani Israel, kamu beriman, kamu sabar, aku bagi engkau kebebasan daripada penindasan. Maka mereka telah pun berlaku. Telah pun berjalan. Tetapi kekuasaan Allah SWT terjadi kepada Bani Israel apabila mereka berjaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maknanya, kenapa Allah tolong Bani Israel? Kenapa Allah tolong Bani Israel sampai peringkat mereka boleh melintas laut sampai terbelah laut. Kemudian bila sampai kawasan padang pasir pula, manna was salwa, turun pula makanan dari langit, tumbuh pula tumbuhan daripada bumi, nak hilangkan kelaparan. Kenapa Allah tolong mereka? Kerana mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah pada masa itu. Allah perintahkan beriman, mereka beriman. Mereka beriman. Maknanya walaupun mereka minoriti, walaupun mereka kerdil dan kecil, berbanding dengan Fir'aun, dengan tenteranya, hebat tentera Fir'aun ni, tetapi Allah SWT telah memberikan kepada mereka kemenangan. Kenapa? Kerana mereka buat apa yang Allah suruh pada masa itu. Dia ikut Nabi. Dia yakin dengan Nabi. Dan kemudian dia ikut apa yang Rasul, iaitu Musa AS, perintahkan kepada mereka. Sehinggalah selepas itu mereka kembali menyeleweng perlahan-perlahan. Mereka menyeleweng. Buat ikut perangai dia balik. Sembah lembu. Lembu Samiri buat. Sembah. Engkar. Diminta masuk ke dalam Palestin. Tak nak masuk. Maka Allah tak tolong. 40 tahun berpusing-pusing di padang pasir. Jadi mereka perlahan-perlahan menjauhkan diri. Mereka menyeleweng. Maka mereka telah dicabut daripada kebersamaan, kemuliaan tadi, melantaran apabila mereka menzahirkan sikap takabur, sikap zalim, bahkan kembali mensyirikkan Allah. Kembali mensyirikkan Allah. Namun Allah Ta'ala masih menangguhkan, membiarkan perbuatan mereka. Masih lagi Allah bagi chance lah. Nak untuk apa? Untuk bertaubat. Tetapi apabila dosa dia buat, kemudian dia mengekalkan kezaliman, dia mengekalkan kesombongan, akhirnya Allah berikan kepada dia azab yang pedih. Suratul Imran ayat 112. Mereka ditimpakan kehinaan. Maka mula-mula dah menang dah. Menang dengan Fir'aun yang hebat tu, Allah dah hancurkan. Fir'aun yang hebat, Allah hancurkan. Mereka bebas hidup, tak ada dah duduk sebagai hamba, tak ada. Tetapi lepas tu mereka mula menyeleweng. Perlahan-perlahan zalim diri sendiri. Perlahan-perlahan fasik, perlahan-perlahan kufur. Menyembah macam-macam yang dia nak sembah. Maka mereka ditimpakan kehinaan dari segala jurusan. Segala jurusan mereka hina. Di mana sahaja mereka berada. Kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sudah sepatutnya mereka memperolehi kemurkaan Allah. Allah murka pada mereka. Dan mereka ditimpakan kemiskinan dari segala jurusan. Kita tengok orang-orang Yahudi, Bani Israel ni, bila dia dah tinggalkan apa ajaran Nabi Musa AS, mereka menjadi kaum bangsa yang hina di seluruh dunia. Bertabur di seluruh dunia. Negara pun tak ada, apa pun tak ada. Dan dihina di mana-mana, jadi kaum yang hina. Bila mereka meninggalkan Musa AS, mereka tak ikut cakap apa Musa nak. Disebabkan yang demikian, ditimpakan kemiskinan, disebabkan mereka sentiasa kufur, engkar dengan ayat-ayat Allah, perintah Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Malah mereka bunuh pula nabi. Ini Bani Israel, bunuh pula nabi tanpa alasan yang benar. Semua ini disebabkan mereka durhaka dan sentiasa menceroboh hukum-hukum Allah. Nampak? Jadi kenapa Bani Israel mendapat kehinaan, miskin di merata tempat, tidak berada benar-benar dalam keadaan kemenangan, kekuatan macam mana ketika mereka diselamatkan daripada Fir'aun? Kerana mereka telah mula engkar, mereka telah mula kufur, derhaka, menceroboh hukum Allah. Menceroboh hukum Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, walaupun kita orang Islam, orang yang digambarkan sebagai umat yang
terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, umat Islam. Tetapi apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat, kita tidak bersama dengan sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dihina oleh Allah. Kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kemuliaan kita sejauh mana ciri-ciri yang mulia ada pada kita. Kemuliaan kita sejauh mana amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah, kita boleh beristiqamah dengan amalan tersebut. Jangan kita kata aku ni orang Islam, aku ni dah pasti akan dapat masuk syurga. Jangan. Belum tahu tuan-tuan. Sebab amalan-amalan kita tu, keimanan kita tu, keyakinan kita tu. Oleh itu kemuliaan kita di sisi Allah, pertolongan yang akan Allah berikan berdasarkan kemuliaan kita di sisi Allah, berdasarkan sejauh mana kadar istiqamah kita dengan amalan soleh. Istiqamah kita dengan ciri-ciri kebaikan, kemenangan yang sepatutnya ada pada kita. Hari ini umat telah meninggalkan ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu Allah tak bagi kita menang. Walaupun Islam adalah agama yang paling ramai sekali di dunia. Paling ramai di dunia agama Islam. Agama yang benar, terbukti kebenarannya. Tak ada orang nak boleh challenge agama Islam ni. Agama yang paling lengkap, sempurna. Adakah agama lain yang sempurna macam Islam? Adakah? Tuan-tuan carilah. Agama Kristian. Nabi Isa AS tak sempat kahwin pun. Dia tidak ada syariat sunnah perkahwinan, tak ada. Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam keadaan belum berkahwin. Jadi macam mana dia nak tahu sunnah perkahwinan? Semalam duk travelling bincang pasal sunnah perkahwinan. Macam mana? Tak ada. Tak cukup, tak lengkap. Jadi tapi Islam lengkap. Hindu, Buddha dan agama lain, semua dia fokus kepada ritual, spiritual je. Dia tidak ada dalam bentuk ekonomi, pendidikan, undang-undang, semua ada. Islam ada semua. Tapi walaupun Islam ni lengkap menyeluruh, tetapi orang-orang Islam tidak memenuhi ciri-ciri. Ciri-ciri kemuliaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beristiqamah. Tapi sebab tu pada petang ini tuan-tuan, kemuliaan kita, pertolongan Allah pada kita, kekuatan kita bergantung kepada sejauh mana kita boleh istiqamah dengan iman, dengan amal yang soleh, dengan sifat-sifat akhlak yang mulia. Sejauh mana kita boleh istiqamah, setinggi mana ibadah dan akhlak kita, maka setinggi itulah kemuliaan dan kemenangan yang Allah akan berikan pada kita. Kalau kita tidak boleh menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu Allah tidak akan berikan kemenangan kepada kita. Allah akan terus menghina kita. Allah akan terus merendahkan umat walaupun dia mempunyai al-Islam. Dia ada Islam tapi dia tak mengamalkan Islam. Dia tidak mengamalkan Islam, maka dia tidak ditolong. Allah tak berikan pertolongan kepadanya. Apa yang Allah firmankan di surah Ar-Ra'd ayat 37. Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, menurut kehendak hawa nafsu mereka. Nampak? Jika engkau, iaitu wahai Muhammad, kita semualah juga, menurut kehendak nafsu mereka, hawa nafsu mereka. Sesudah datangnya wahyu. Wahyu dah datang. Quran dah datang. Hadis dah ada, dah sempurna. Tetapi masih lagi ikut hawa nafsu. Sedangkan wahyu telah ada kepada kamu, maka tidaklah engkau perolehi daripada Allah suatu apa pun yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepada kamu. Saya baca sekali lagi, biar kita faham. Ini Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 37. Dan demi sesungguhnya, wala inittaba'ta ahwa'ahum. Dan demi sesungguhnya jika kamu, wahai umat Muhammad, masih lagi menurut kehendak hawa nafsu, masih lagi mengikut apa yang nafsu nak, walaupun ba'dama ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilm, walaupun telah sampai pengetahuan kepada mereka, telah sampai pengetahuan, wahyu kepada mereka, dah ada Quran dah ada hadis dah,
Tapi masih lagi mengikut apa yang dikehendaki oleh nafsu tadi. Malaka minallah min waliyyin wala waq. Maka tidak akan ada, maka Allah Subhanahu taala tidak akan memberikan pengawalan, tidak akan memberikan perlindungan kepada kamu daripada perkara-perkara yang kamu inginkan. Allah tak lindung kita. Sebab tu syarat Allah nak lindung kita di akhir zaman, kita kena faham, kita mesti kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada proses tarbiyah supaya lahir kekuatan. Kalau tidak, jangan harap Allah akan tolong kita. Jangan harap Allah akan tolong kita. Jangan harap untuk mendapatkan keselamatan. Jangan harap akan termasuk dalam golongan mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebagai undang-undang Allah. Sunnatullah, undang-undang langit ni. Samawi. Wala yazlimu rabbuka ahada. Ingatlah bahawa Allah tidak akan berlaku zalim kepada seorang pun. Jadi jangan kita kata, ya Allah, aku dah Islam dah. Ya Allah, aku dah semayang dah, aku dah puasa dah. Ya Allah, aku dah buat dah macam-macam. Kan, tapi kenapalah engkau masih lagi membiarkan suasana begini-begini, aku kelemahan dibuat dalam keadaan kesusahan sekarang. Rupanya banyak lagi perkara asas yang Allah perintah kita tidak buat. Maka sebab itulah kita kena kembali kepada ciri-ciri jilul mau'ud, iaitu generasi yang dijanjikan oleh Allah. Generasi yang akan menang, yang akan telah digambarkan oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat ni. Kalau saya tunjuk sini dikumpulkan Dr. Majid Hilali, dia kata banyak ayat-ayat ni. Tapi saya cuba ringkaskan. Kan? Kita akan tengok, kita akan ringkaskan daripada ayat-ayat Allah ni. Sekurang-kurangnya ada 10. Ada 10 ciri-ciri jilul mau'ud. Itu ciri-ciri mereka yang akan, generasi yang akan, yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan kemenangan. Ada lagi ciri-ciri yang lain, tapi ini antara ciri-ciri yang besar. Baik. Dan antaranya saya bacakan cara sambil lalu. Al-ikhlas. Dia mempunyai sifat ciri ikhlas. Mahabbatullah. Dia sayang pada Allah. Dan khawfillah. Takut kepada Allah. Al-ibadah. Dia melaksanakan ibadah dalam kehidupan dia. At-tawadhu'. Dia rendah diri kepada Allah. Zuhud di dunia. Dia berlaku zuhud. Jihad pada jalan Allah. Dia berjuang pada jalan Allah. Dan dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya. Sabar dan sabat. Iaitu dia sabar dan tetap pendiriannya. Dan muwalah. Iaitu dia mengikat, membina hubungan persaudaraan. Itu 9. Jadi yang ke-10 ialah kesederhanaan dan keadilan. Jadi saya akan cerita satu-satu. Untuk hari ini kita tengok ikhlas dulu. Nombor 1 tuan-tuan, perkara yang akan ciri paling penting, yang paling asas untuk menang ialah al-ikhlas. Generasi mukhlisin. Ini Allah gambarkan dalam surah An-Nur ayat 55. Ayat ni saya dah baca dah sebelum ni. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahumud dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Sadaqallahul azim. Yang pertama sekali surah An-Nur, surah An-Nur ayat 55. Ini ciri pertama. Kita bincang ciri pertama insya-Allah. Ciri yang pertama ini Allah SWT menggambarkan dan Allah menjanjikan, ini janji Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dari kalangan kamu. Bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah. Dia akan menjadikan kamu memegang kuasa. Pemimpin, wakil Allah. Yang memegang kuasa pemerintahan di bumi ini. Jadi Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Kepada orang beriman dan beramal soleh. Itu syaratnya. Dan sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Khalifah yang berkuasa. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang lain sebelum ni. Bani Israel sebelum ni contohnya.
yang telah berkuasa menjadi khalifah. Contohnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan ia akan menguatkan kamu dan mengembangkan agama mereka yang telah diredainya untuk mereka. Allah akan memberikan agama itu berkembang, bukan saja tegak. Satu dikatakan bukan saja tegak di Malaysia, tegak di Indonesia, bukan, tapi dia akan berkembang. Agama itu akan berkembang. Agama yang Allah redha, dan ia juga akan menggantikan mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan. Sebelum ni takut, macam sekarang ni takut, bimbang, kan? Allah akan gantikan ketakutan dengan keamanan. Dan mereka terus beribadah. Ya'budunani. Mereka terus dalam keadaan beribadah. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak mensyirikkan, mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni beribadah, kita beriman, kita beribadah, kita terus beribadah. Itu sifat pertama. Beriman, beramal, terus beramal, istiqamah. Kemudian la yusyriku nabi syai'a, dan tidak mempersekutukan aku atau Allah dengan segala sesuatu. Maka ayat Allah ini menggambarkan kepada kita satu berita gembira. Nombor satu, berita gembira. Allah janji, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Yang pertama, adallah, ni janji. Sebab tu disebut jilul mau'ud. Mau'ud ni yang dijanjikan, generasi yang dijanjikan ni. Maka yang pertama sekali, Allah SWT berjanji kepada orang beriman, allazina amanu minkum. Kenapa Allah menggunakan perkataan minkum? Kenapa tak guna perkataan wa'adallahu allazina amanu sahaja? Tapi Allah menggunakan minkum. Minkum ni di antara kamu. Maksudnya tak semua orang. Jadi untuk menang ni tuan-tuan, untuk menang ni tak perlu ramai. Tak perlu 100% beriman, 100% beramal, 100% istiqamah dengan amal, 100% ikhlas. Orang baru boleh menang, tak? Kan? Allah menggambarkan allazina amanu minkum, orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Daripada kalangan kamu, maknanya tak semua. Maknanya syarat menang bukan ramai. Syarat menang bukan majoriti. Syarat menang bukan keseluruhan dunia masuk Islam baru menang. Bukan. Tapi syarat menang ialah apabila mereka ini ada ciri-ciri kemenangan. Mereka beriman, beramal soleh, dan kemudian mereka istiqamah dengan amal dan iman tadi. Dan kemudian mereka tidak mempersekutukan Allah. Yang terakhir itu adalah syarat pertama. Dan mereka apabila mempunyai syarat ini, tidak syarat sentiasa mengabdikan diri kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah pasti bagi kemenangan. Ni janji Allah ni, bukan janji saya ni. Ni janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pasti bagi kemenangan. Jadi susah ke nak menang tuan-tuan? Nombor satu, tidaklah kita perlu kumpul duit banyak-banyak sampailah kita boleh menang. Tak. Tidaklah kita kena pakar ini dan itu, pakar macam-macam. Syarat pertama sekali ialah kita mesti beriman, beramal lah semampu yang boleh, istiqamah dengan amal, tidak mensyirikkan Allah. Maka syirik kepada Allah inilah perkara yang akan menghalang kemenangan. Dan syirik itu saya dah bincangkan sebelum ini, kita ulang sikit lah. Bahawa janganlah kita mensyirikkan Allah dengan sudut yang zahir saja. Tak pakai salib, tidak menyembah berhala, itu syirik yang zahir. Tapi syirik yang sebenar, dia meliputi zahir dan batin. Bagi kita orang yang beriman, orang Islam yang yakin dengan Allah, kita nak tengok yang dalam. Yang dalam ni. Yang dalam ni yang menjadikan kita tersesat dengan amalan kita. Kenapa Allah tak tolong kita? Rupanya ada syirik dalam amalan kita. Kenapa Allah tak tolong kita? Kita doa-doa tak dapat-dapat. Allah tangguh doa. Rupanya ada syirik. Kita semayang duha, tiap-tiap hari semayang duha. Minta kepada Allah semayang duha, minta doa macam-macam. Nabi kata semayang duha ni boleh buka pintu rezeki. Tapi makin semayang, semakin miskin. Makin miskin.
Makin susah, makin susah, makin susah. Kenapa tuan-tuan? Adakah Allah tidak menunaikan janji dia yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Allah sentiasa menunaikan janjinya. Kita tengok-tengok rupanya dalam doa tu ada syirik, dalam doa tu ada syirik. Macam mana Allah nak bagi pertolongan kita bila kita tidak membersihkan hati kita? Tidak mengikhlaskan hati kita. Kita sembahyang kerana nak kaya. Kerana nak kaya kita sembahyang, bukan kerana Allah. Kita sembahyang kerana nak kaya. Kita baca Quran kerana nak kaya, nak dapat sesuatu. Kerana itu kita buat. Kalau tidak ada kerana itu, kita tak buat. Kalau tidak kerana nak kaya, kita buat. Sebab tu jangan buat sembahyang duha je, buat sembahyang lain juga. Buat sembahyang lain juga. Nak membuktikan kita ni bukan buat kerana apa? Kerana nak kaya tu. Baik. Jadi antara syirik-syirik, saya akan cuba, kita akan ulang balik syirik. Yang pertama sekali, ialah syirik tawajuh. Ni saya ulang balik. Kita nak tengok balik. Dia ada ciri-ciri lain, nanti kita akan bincang. Syirik tawajuh ini ialah seseorang itu melakukan satu perbuatan untuk mendapatkan keredaan Allah dari satu segi. Tapi dari satu segi yang lain, dia juga menginginkan reda manusia, mengharapkan kehormatan, mengharapkan kedudukan yang tinggi. Jadi dia ada dua. Dalam hati dia ada dua. Dia buat sesuatu tu ada dua benda dia nak. Yang pertama, reda Allah pun dia nak. Kemudian reda manusia pun dia nak. Dia nak dapatkan penghormatan orang. Supaya orang cakap dia, ini bagus lah. Dia ni warak lah. Dia ni soleh lah. Dia ni sembahyang lah. Bagus lah. Jadi apabila ada bercampur itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menafikan amalan tersebut untuk dia. Allah tidak terima. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi ini, aku merupakan Tuhan yang maha kaya dari sebarang syirik. Barang siapa yang melakukan amalan dengan menyekutukan aku dengan selain aku tinggalkan dia dengan apa yang dia syirikkan. Allah tinggalkan, Allah tak terima. Nombor satu, niat. Sebab tu perkara ini saya ulang lagi. Sebab apa? Sebab memang susah nak bersihkan niat. Sebab hati kita dah terlalu dekat dengan dunia. Terlalu dekat dengan kepentingan-kepentingan dunia. Sehingga kita susah nak ikhlas. Maka apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita ialah mesti kerana Allah sahaja. Lillahi ta'ala faqat. Kerana Allah semata-mata sahaja. Itu ikhlas. Kalau yang lain itu fadilat. Fadilat. Itu kelebihan. Fadail. Kelebihan-kelebihan. Contoh. Kita sembahyang duha tadi. Sembahyang duha kerana Allah. Bukan kerana nak kaya. Nak kaya, tu kita minta ke Allah. Itu doa kita. Hajat kita. Permohonan kita. Itu doa kita. Hajat kita. Bukan niat kita. Ini kena bersih. Maknanya kalau Allah tak bagi kaya pun kita sembahyang duha juga. Aku dah sembahyang 10 tahun. Tiap-tiap hari aku sembahyang. 10 tahun dah sembahyang duha. Tapi aku ni masih miskin lagi. Malas dah sembahyang. Tak sembahyang dah. Jadi dia sembahyang rupanya kerana nak kaya. Tiba-tiba Allah uji dia tak kaya. Ataupun Allah uji dia kaya. Tapi kaya tu menyebabkan dia lagi jauh daripada Allah SWT. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena tengok balik. Bukan kerana lain. Tawajuh kita. Syirik tawajuh ni kita menghadapkan hati kita hanya kerana Allah. Semua perkara lillahi ta'ala. Kita makan pun lillahi ta'ala. Tapi tak payahlah sebut. Saja aku makan kerana Allah, tak payah sebutlah. Saja aku sembahyang kerana Allah tu boleh. Tapi saja aku makan kerana Allah tak boleh. Tak payah sebutlah. Tapi hati kita, aku makan ni kerana Allah. Aku minum ni kerana Allah. Aku kenapa makan suplemen ni? Aku makan suplemen sebab Allah suruh aku sihat. Sebab Allah perintahkan aku jaga badan aku. Aku buat ni kerana Allah. Dan aku minta supaya Allah bagi sihat. Minta pada Allah bagi sihat tak apa. Minta Allah supaya kaya. Minta Allah kaya tak apa. Minta sihat tak apa. Tapi jangan kerana sihat. Jangan kerana kaya. Ini kita kena betulkan. Ini syirik tawajuh dipanggil. Ini kita kena betul-betul halusi. Syirik ni betul-betul kita halusi. Supaya kita tak termasuk dalam golongan orang yang tidak mendapat rahmat Allah.
sebab kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala wa iyazbillah min zalik. Jadi sebab tu yang pertama yang kita sebut sini, bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dia kata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis satu hari. Rasulullah menangis sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa menangis? Ya Rasulullah, kenapa menangis?" Maka baginda menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku takut pada umat aku akan melakukan perbuatan syirik sedangkan mereka tidak menyembah berhala." Mereka tak menyembah berhala. Mereka tak menyembah berhala atau matahari atau bulan, dan tidak juga menyembah batu-batuan, tetapi mereka syirik dengan bersikap riak terhadap amalan mereka. Dia buat sesuatu, dia rasa besar diri dia. Dia rasa besar diri dia. Dia rasa nak tunjuk ke orang. Ni riak ni. Riak ni maknanya nak tunjuk ke orang. Itu riak. Ujub, dia rasa dia lebih baik daripada orang. Takbur, dia merendahkan orang. Dia menghina orang. Takbur, sombong. Ini tiga-tiga ni semua Allah tak terima. Amalan yang ada tiga-tiga semua Allah tak terima. Kita buat amalan, kita rasa kita lebih baik daripada orang. Dia buat amalan, kita nak tunjuk kat orang. Riak, nak menunjuk-nunjuk supaya orang kata kita bagus. Nak dapat nilai manusia. Ataupun kita buat amalan supaya kita boleh hina orang lain. Aku sembahyang satu hari 100 rakaat. Aku puasa tiap-tiap hari. Engkau apa buat? Engkau sembahyang wajib pun tinggal-tinggal. Merendahkan orang lain. Itu takbur. Itu sombong. Walaupun beramal, Allah tak terima. Allah tak terima. Jadi, syirik tawajuh dan syirik qasad ni. Qasad ni maknanya niat kita nak dapat sesuatu yang lain selain daripada Allah. Niat kita tu, lintasan tu. Jadi sebab tu, ikhlas saja tuan-tuan. Kita kena ikhlas kepada Allah. Amalan kerana Allah. Kenapa buat ni? Kerana Allah. Allah suruh. Saya menjunjung perintah Allah. Saya menjunjung perintah Allah. Saya nak dapat redha Allah. Itu je. Kenapa buat ni? Kenapa makan? Allah suruh kita makan. Allah suruh kita makan. Kita makanlah. Supaya dapat redha Allah. Kenapa minum? Allah perintah minum. Supaya Allah perintah kita minum. Supaya kita dapat redha Allah. Minum pun tak ada redha Allah. Sebab tu kita tak minum benda yang Allah haramkan. Benda yang Allah haramkan kita tinggalkan. Kenapa merokok? Ada tak Allah perintah merokok? Kenapa merokok? Ada tak Allah perintah merokok? Rokoklah kamu selepas sembahyang. Ada? Tak ada. Habis merokok tu? Kerana siapa? Kerana nafsu. Kerana nafsu. Benda yang Allah tak perintah kita buat kerana nafsu, bukan kerana Allah. Maka bila kerana nafsu, kalau kita halusi iman kita, itu jadi maksiat. Sebab tu setiap kali lepas merokok, kena istighfar. Astaghfirullah, saya rokok. Astaghfirullah, saya rokok. Kalau Allah izin mati dalam keadaan tidak bertaubat, kita bimbang Allah murka kita. Siapa yang merokok? Merokok boleh bagi kita sihat. Kalau saya isap rokok, COVID-19 punya kuman tak ada, habis, hilang. Sudah. Ada satu fatwa baru. Isap rokok, COVID-19 tak ada, dia kata. Bila COVID-19 kena asap, dia mati. Jadi sebab tu saya isap rokok supaya negatif, saya cek. Wallahualam. Kalau ada tujuan ubat tu, wallahualam, mungkin okey lah. Wallahualam. Sebab tu ulama dia berbeza pandangan tentang merokok. Satu, haram fatwa kebangsaan. Tak boleh merokok. Yang kedua, makruh. Makruh ni pun, makruh ada dua. Satu, makruh tanzihan. Yang kedua, makruh tahriman. Makruh tanzihan ni, makruh dalam rangka nak membersihkan diri kita. Tak makan bawang yang berbau bila pergi masjid. Itu makruh tanzihan. Dalam rangka nak membersihkan diri kita. Kita tak makan. Makruh lah. Maknanya buat tak dapat dosa. Tapi tinggalkan dapat pahala. Itu makruh kan. Habis makruh tahriman pula macam mana? Makruh tahriman ni dia makruh. Tapi mendekati haram. Mendekati haram. Ini susah sikit. Jadi rokok ni dia haram. Ataupun makruh tahriman. Kecuali rokok tu ada benda. Contohnya nak ubat reselung. Kita ada asap kan. Macam rokok nak ubat bagi reselung contohlah. Tapi macam ni, orang yang merokok ni reselung ada juga. Kan, reselung ada juga. Cuba cek lepas ni. Bila nak kena swab test tu, cuba rokok. Positif tak? Kalau positif, maknanya COVID-19 tu tak ada kesan dengan rokok. Silap-silap dia seronok dengan rokok tu. Wallahualam. Baik tuan-tuan.
Segala yang kita lakukan, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada satu pun perkara yang kita lakukan melainkan ikhlas kerana Allah. Kalau ada banyak benda yang kita lakukan bukan kerana Allah, maka dia akan jadi maksiat. Maka macam mana kita dapat pertolongan Allah? Macam mana dapat pertolongan Allah? Ini kita fikir-fikirkan. Di akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena bersih diri kita. Kita nak jadi jilul mau'ud. Jilul mau'ud, generasi yang dijanjikan oleh Allah untuk menang. Maka yang pertama sekali bebas dari syirik. Kemudian syirik al-isti'anah. Apa syirik isti'anah ni? Kita melakukan amalan-amalan soleh. Yang pertama, kita jangan rasa kita yang ada kekuatan, kita yang terror, kita yang pandai. Kita rasa kita boleh buat itu tanpa pertolongan Allah. Kita tak rasa pertolongan Allah, tak rasa taufik daripada Allah. Kita rasa kitalah yang pandai, kitalah yang buat. Ini ada syirik isti'anah. Isti'anah ni maknanya apa? Isti'anah ni maknanya kita mendapat bantuan, pertolongan. Isti'anah ni suatu yang kita mampu buat. Kita mampu buat kerana Allah bagi kemampuan. Baru kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa saya buat kerana saya pandai, saya kuat, kita rasa kita punya, maka pada masa itu kita telah mensyirikkan Allah. Siapa yang rasa baik, dia buat baik, dia rasa dia baik, dia rasa dia kuat, dia rasa dia hebat, maka itu ujub. Itu ujub. Kita tengok apa Imam Ibn Taymiyah rahimahullah kata apa. Riak termasuk perkara syirik dengan makhluk. Riak ni maknanya kita mensyirikkan Allah dengan makhluk. Maknanya sepatutnya kita solat, Allah lah yang akan menilai solat kita. Memandang solat kita, tiba-tiba kita nak makhluk memandang solat kita. Kita nak makhluk tengok kita sembahyang baik, kita sembahyang terror, kita sembahyang khusyuk. Kita nak makhluk tengok. Itu riak, nak menunjuk-nunjuk pada makhluk. Maka riak kita mensyirikkan makhluk dengan Allah. Mensyirikkan orang tadi, katakanlah mak mentua kita lah katakan. Kita dekat rumah mertua ni, sembahyang, punyalah khusyuk, baca punyalah sedap. Tapi kat rumah kita, lenggok-lenggok je. Jadi mensyirikkan Allah dengan mak mertua kita, pak mertua kita. Kita nak menilaian manusia itu riak. Mensyirikkan Allah dengan makhluk. Ujub kita mensyirikkan Allah dengan diri kita sendiri. Mensyirikkan Allah dengan diri kita sendiri. Maknanya kita rasa kitalah yang buat, kitalah yang pandai, kitalah. Ananiyah, aku. Jadi bila kata macam itu, maka kita telah mensyirikkan Allah dengan kita. Sedangkan wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu amalkan. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, dia jadikan kita dan jadikan apa yang kita perbuat. Jadi kita sembahyang tu pun Allah yang bagi kekuatan, Allah yang bagi taufik kepada kita, keizinan, kekuatan. Tiba-tiba kita rasa kita. Maka bila kita rasa kita, ataupun aku, maka itu ujub nama dia. Ujub nama dia. Ujub kita mensyirikkan Allah dengan kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Sebab tu bila kita faham bahawa yang kita buat ni semua izin Allah, dengan hidayah Allah, Allah bagi aku ilmu, aku tahu benda ni. Allah bagi aku taufik, aku boleh beramal dengan ilmu ni. Taufik ni maknanya kekuatan, keizinan Allah untuk melaksanakan amal. Itu taufik, at-taufiq. Jadi bila kita tahu Allah SWT memberi kita, maka ujub tak ada ujub dah. Orang puji kita, "Oi, bagusnya engkau. Engkau tiap-tiap pagi sembahyang tahajud sebelum subuh. Oh, bagusnya engkau, satu hari sampai 3 juz engkau baca." Kita tak rasa apa-apa. Tak rasa aku lebih baik. Dia tak ada rasa apa-apa. Kita tahu, kita boleh baca Quran tu pun, kita boleh bangun malam tu pun, Allah yang bagi. Allah yang bagi. Apa yang kita nak banggakan? Kita kata apa? Alhamdulillah, sebenarnya segala puji bagi Allah. Aku tak ada apa. Allah yang bagi rezeki pada aku. Allah bagi taufik. Aku tak ada apa. Jadi kita syukur sangat pada Allah. Allah pilih kita. Kita syukur pada Allah. Semua patah balik pada Allah. Tapi bila kita rasa, akulah. Kalau tidak kerana aku yang buat tabung ini, memulakan projek ini, surau ni tak ada. Kau tahu tak? Macam itu.
Kalau tidak kerana aku yang dulu mula-mula buat benda ni, kau tak ada. Surau ni tak ada. Hari ni kau nak cerita kau jadi AJK. Ni rebut AJK pula. Kan? Tuan-tuan, 20 tahun lepas kita buat projek nak buat surau kat tempat kita. Masjid kat tempat kita. 20 tahun lepas. Kemudian Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, jadi masjid. Maka tiba-tiba, sekarang ni, selepas 20 tahun, ada orang nak tukar kita daripada pengurusi. Kita pengurusi dah 20 tahun dah. Kan? Macam Tuan Mahathir 22 tahun jadi PM. Kita 20 tahun atau 22 tahun juga katalah. Tiba-tiba ada orang nak ambil jawatan kita. Kita pun cakap, kamu tahu tak? Kalau tidak aku dulu yang buat usaha mula-mula, beli tanah ni, buat sebagainya, cari dana semua, masjid ni pun tak ada. Kau tahu tak? Tuan-tuan, habis amalan kita 20 tahun yang lepas. Habis amalan kita. Allah tak terima. Delete. Allah delete semua amalan kita. Masa tu ikhlas. Masa 20 tahun buat tu ikhlas kerana Allah. Allah bagi izin buat. 20 tahun selepas, tiba-tiba kita mengungkit. Kita mengungkit pada dia. Kita nak rasa benda tu kita, aku. Maka Allah delete amalan kita 20 tahun lepas tu. Habis. Amalan kita bina masjid tu habis. Sebab ujub. Ini kita kena tengok. Kalau kita buat baik, kita tak nak rasa kita lah yang baik. Kita nak rasa Allah bagi kita buat baik. Taufik daripada Allah. Kehendak daripada Allah. Barulah kita tidak mensyirikkan Allah. Ini bahagian kekuatan. Okey. Satu lagi tuan-tuan yang saya nak sentuh sikit di sini ialah berkenaan dengan mengagungkan orang soleh. Mengagungkan orang-orang yang soleh. Salah satu syirik ialah apabila kita mengagungkan orang-orang soleh yang baik-baik. Yang baik-baik ni kita agung-agungkan dia. Sehingga melebihi daripada yang sepatutnya. Kalau tidak kerana guru kita ni, aku ni agaknya tak ada apa-apa sekarang ni. Kita memuliakan guru kita berlebih-lebih. Kalau tidak kerana orang ni, aku ni kan. Kita memuliakan dia. Itu juga bentuk syirik. Apa maksud orang soleh, tuan-tuan? Kita nak jadi orang soleh. Apa maksud orang soleh? Orang soleh ni maknanya kan, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu orang soleh. Nombor satu, soleh ni dia mentauhidkan Allah. Nombor satu, orang soleh, orang yang mentauhidkan Allah. Itu maknanya orang yang soleh. Sebab apa? Rasul SAW mengajar kita, La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ajar kita, aku menyaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diagungkan, yang berhak dipuji. Illallah, melainkan Allah. Zat yang maha sempurna, yang wajibul wujud. Kalau kita nak sebut Allah ni dia ada makna. Allah ni bukan tak ada makna. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini, dia ada makna. Dia bukan, sebab tu ada orang kata, sebut nama Allah tak ada makna. Salah tu. Allah tu ada makna. Allah, kita bukan menyembah Allah, tulisan Allah tu. Kita bukan menyembah tulisan Allah tu. Kita menyembah zat yang maha sempurna. Yang wajibul wujud, yang kewujudan itu wajib. Kita ni tak wajib, dia yang wajib, dia Tuhan. Ni kalau kita nak pergi dalam sikit, kemudianlah kita pergi. Nanti panjang pula cerita. Jadi, kita mentauhidkan Allah. Jadi bila mentauhidkan Allah ni, orang soleh ni mentauhidkan Allah, dia menunaikan hak Allah. Apa menunaikan hak Allah? Apa Allah suruh dia buat semua. Apa Allah larang dia tinggal semua. Mentauhidkan Allah dan memperhambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia melaksanakan hak-hak orang lain. Dia tak kacau orang. Dia tak rampas hak orang, hak milik orang. Itu orang soleh. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum sebut Rasulullah ni syirik juga. Saya nak sebut sikit ni sebab benda ni kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Di antara dalil yang melarang perbuatan syirik, contohnya surah Nuh ayat 23. Ambil surah Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, kaum Nuh, Nabi Nuh AS.
Jangan kamu sekali-kali meninggalkan sembahan-sembahan kamu. Dan janganlah kamu sekali-kali meninggalkan penyembahan kamu kepada Wad, Suwa, Yaghut, Yaqut dan maupun Nasr. Ini semua nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh yang telah dijadikan berhala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung. Daripada bekas-bekas majlis mereka, di mana pertemuan buat, contohnya selalu buat di Megan Avenue, buat satu patung kat Megan Avenue tu. Gambar orang soleh. Ataupun patung orang soleh. Ni Abdullah bin Abbas, dia menghurai ayat ni. Ini tafsir. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Kemudian, namakanlah patung tersebut dengan nama-nama mereka. Oleh kerana mereka ni baik, kita namakan supaya kita ingat dia. Bukan nak sembah, nak ingat dia. Bukan nak sembah, nak memulia dia, menghormati dia, mengingatkan dia. Nak mengingatkan dia, nak memuliakan dia. Maka patung itu dibuat sebagai tanda. Dan kemudian, akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Patung tersebut akhirnya menyembah. Ini dipanggil sifat berlebihan. Ghulu. Ghulu kepada orang soleh juga merupakan syirik. Boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Ini kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Malahan apabila kita memandang orang saleh itulah orang yang boleh ada kekuatan yang tertentu. Dia ada karamah ni Allah bagi pada orang saleh, karamah. Tapi karamah ni kita bukan nak tengok pada orang saleh. Dia seorang saleh, contohnya Kiai Saleh. Nama dia Kiai Saleh, Johor, Panglima Saleh. Dia ada karamah tak? Ada karamah. Apa karamah dia? Parang boleh terbang. Karamah dia. Parang boleh terbang. Contoh. Alhamdulillah. Saya semalam ziarah Kiai Saleh punya kubur. Saya dengar nama je. Habis semalam saya ziarah kubur dia, tengok. Saya kata, Ya Allah, Engkau berikan kekuatan pada orang-orang saleh ni. Kau berilah kepada kami kekuatan juga supaya kami boleh mencontohi atuk nenek moyang kami yang berjuang. Minta ke Allah lah. Bukan minta kat Kiai Saleh. Minta ke Allah. Ya Allah, kemudian saya kata, sesungguhnya mereka telah mati. Mereka telah melaksanakan tugas mereka, tanggungjawab mereka. Maka kita kena melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Berjuang. Macam mereka berjuang, kita kena mencontohi mereka. Ni, kubur kat depan kita ni. Kubur ni, tanda mereka. Wujud ada. Ayah saya pun, anak murid Kiai Saleh juga, tuan. Tempatlah dia belajar dulu sekejap. Tapi dia tak bagi saya belajar. Dulu kita kita jangan mengagung-agungkan orang-orang yang ada karamat ni sebab dia. Sebab dia, bukan sebab dia. Alangkan kita merasa diri kita baik pun wujub, apalagi kita merasa orang tu baik. Sebenarnya karamah kita nak tengok Allah yang bagi karamah, bukan orang tu yang ada kekuatan. Allah yang bagi. Bila kita mengiktiraf orang tu yang mulia tu, orang tu yang mulia, maka kita bimbang, kita mensyirikkan Allah dengan dia. Orang saleh tadi. Kalau sebelum-sebelum ni sampai peringkat jadi patung, menyembah pula. Kita tengok apa Nabi sebut. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadis Bukhari, tuan-tuan. Janganlah kamu memuji aku. Ini Rasulullah. Rasulullah SAW. Janganlah kamu memuji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Panggil Nabi hamba Allah dan Rasul Allah. Jangan panggil Nabi puji majibet. Ni Nabi sini sebut. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi daripada hadis ni, Nabi tak bagi kita memuji dia berlebih-lebih. Ataupun sebenarnya tak sebut pun berlebih-lebih. Tak bagi puji dia. Bagaimana puak-puak Isa memuji Nabi Isa AS. Nabi tak bagi. Maka bila kita memuji seseorang berlebih-lebihan, maka kita bimbang. Boleh membawa kepada syirik. Sebab tu Allah tak tolong kita. Jadi hadis ini dihurai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak boleh dipuji secara berlebihan.
dengan pujian yang hanya layak ditujukan kepada Allah. Pujian layak pada Allah. Maka Muhammad SAW itu adalah Rasul yang tidak boleh didustakan. Maka Nabi melarang umatnya bersifat ghulu. Ghulu ni apa? Berlebih-lebihan. Kita tak tahu berlebih tak berlebih ni. Jadi kita kena faham hakikat tadi. Dan macam-macam ghulu yang ada. Ini juga bentuk-bentuk syirik, tuan-tuan. Kenapa saya cerita yang ini? Sebab banyak macam-macam. Saya jumpa kaum-kaum sufi. Tarikat yang ekstrim. Yang ekstrim saya sebut, bukan semua tarikat, bukan semua sufi, yang ekstrim. Berlebihan dalam memuji guru dia, orang saleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada kelompok-kelompok sufi yang ekstrim. Sufi yang ekstrim. Yang berlebihan dengan memuji syekhnya. Sampai mengatakan syekhnya boleh buat begini, boleh buat begini, syekhnya begini. Sehingga melaksanakan syirik akbar. Dia menjadi syirik akbar. Ini bukan lagi syirik kahfi. Bukan lagi syirik yang tersembunyi. Ini syirik jali, syirik akbar, syirik besar. Dia kata syekh ni boleh buat ni, syekh ni boleh buat ni, syekh boleh buat ni. Kalau nak dapat berjaya jumpa syekh, syekh ni boleh buat ni, syekh tu boleh buat, itu syirik akbar. Bukan Allah, syekh yang boleh buat. Mereka berkeyakinan bahawa syekh dia, walinya tadi, mempunyai kekuatan untuk mengaturkan sesuatu di alam semesta. Syekh boleh dengar tau. Kalau kita cakap-cakap macam ni, syekh boleh dengar. Syekh boleh dengar ni, syekh boleh tahu. Walaupun duduk seorang kat KL, seorang kat Kelantan, seorang kat Perlis sana, jauh-jauh, Johor Bahru, seorang kat Johor Bahru, seorang kat Perlis. Kita cakap ni, syekh dengar tau. Syekh dengar. Jangan cakap main-main, jangan kutuk-kutuk dia, nanti datang daulat ke apa dia panggil. Kita yakin dia, bukan Allah. Dia boleh mengabulkan permintaan. Kalau kita doa, dia boleh kabulkan permintaan kita. Doa kita, dia boleh kabulkan. Kalau kita doa dengan dia, dia boleh kabulkan. Ini syirik. Dia yang mengkabulkan ke Allah yang mengkabulkan. Dia kalau sungguh, dia boleh mendengar pun. Katalah sungguh. Memang Allah bagi dekat dia kelebihan, karamah untuk mendengar bisikan hati. Maka kita jangan sabitkan dengan syekh tu. Kita sabitkan taufik dengan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Syekhu Akbar. Kita kena tengok. Orang-orang soleh ni kadang-kadang kita hormat sangat dengan dia pun. Sehingga kita mengagungkan dia berlebih-lebihan. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Dia boleh memberi manfaat dan dia boleh menolak mudarat. Syekh ni dia boleh bagi manfaat. Kita ikut dia. Nanti dia bagi kat kita kebaikan. Kalau kita tak ikut dia nanti mudarat sampai kat kita. Kita yakin syekh tu boleh bagi mudarat, bagi manfaat. Dan dia mengetahui perkara yang gaib. Dia mengetahui perkara yang gaib. Tuan-tuan saya sebut kat sini. Waliullah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang mendapat pertolongan Allah. Dia boleh buat apa yang dia nak. Ataupun Allah bagi apa yang dia nak. Ataupun Allah bagi apa yang dia perlukan. Tuan-tuan, sekiranya ada sesuatu yang ajaib. Ajaib. Yang dia boleh kontrol. Dia boleh kontrol. Sop dia buat. Dan dia tunjukkan pula kat depan orang ramai. Maka itu bukan karamah, tuan-tuan. Itu sihir. Itu sihir. Karamah ni sesuatu yang diberi oleh Allah pada dia. Kadang-kadang dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun Allah bagi kat dia. Kadang-kadang dia tahu pun. Dia tahu karamah tu ujian. Dia tak cerita kat orang. Dia tak cerita kat orang. Tiba-tiba dia cerita kat orang. Saya ni boleh terbang. Semalam saya pergi Mekah. Semalam saya pergi Mekah. Dia cerita kat orang. Kalau orang jumpa dia kat Mekah, tu lain lah. Dia pergi Mekah, orang jumpa kat Mekah. Orang tu balik Mekah. Tengok-tengok dia ada kat sini pula. Macam mana Tuan Syekh ada sini? Semalam saya jumpa. Tu karamah. Dia tak cerita pun orang Allah buka. Sebab awliya Allah ni, majoritinya Allah tak buka. Majoriti Allah tak buka. Memang sengaja Allah tutupkan karamah yang ada pada awliya Allah. Kenapa? Kerana karamah itu mulia di sisi Allah SWT. Allah tak bagi kepada orang yang biasa-biasa ni. Jadi kemuliaan ni hanya orang yang tertentu je dia bagi nampak. Tapi kalau bila boleh, dia boleh nampak, tengok, tunjuk, itu bukan karamah, itu sihir. Hati-hati. Sebab tu, kalau seorang yang warak dan bertakwa, dia tak mau orang tahu dia wali. Tak mau dia tahu dia orang yang ada karamah. Allah bagi karamah.
Dan Allah selalu memang menutup sebab kita yang berdosa ni, kita yang banyak dosa ni, kita tak layak nak melihat karamah dia. Sebab dia soleh. Tapi kalau Allah buka tu, Allah buka. Dia bukan nak tunjuk, Allah buka. Itu lainlah. Tetapi yang menjadi masalah kita sini bila kita mengagung-agungkan karamah itu, kita sandarkan pada syekh. Kita sandarkan kepada guru kita. Karamah tu jangan sandarkan kepada guru kita, sandarkan pada Allah. Allah bagi dia. Sebab Allah sayang kat dia lebih daripada kita. Kita tak ada. Allah sayang dia. So kita puji Allah. Allah punya. Jangan kita mengambil daripada dia. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita nampak. Rasul SAW sendiri kata, jangan kamu puji aku macam mana orang-orang pengikut Isa puji Isa AS. Jangan. Aku hanya hamba Allah. Aku hanyalah Rasul Allah. Bukannya aku ni special. Tak ada apa pun. Allah yang bagi. Nabi sendiri pun menyebut begitu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab tu kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Ada orang soleh-soleh kita jumpa. Kemudian orang tu boleh scan. Dia kata, dia ni boleh scan. Boleh scan. Boleh nampak apa hati kita bila bercakap. Kita bercakap ni dia tahu apa kita. Tuan-tuan nak sebut sini. Ada orang yang dia tak tahu pun apa hati orang tu. Tak tahu pun. Tapi bila dia bercakap, Allah bagi hidayah pada dia bercakap perkara yang kena dengan orang yang dengar. Itu pun bentuk karamah juga. Kasyaf. Bukan kata dia tahu orang tu buat ni A, B, C, D, E. Itu dah macam Allah dah pula kan. Jadi, dia tidak tahu. Tapi dia cakap, yang dia cakap tu kena kat kita. Sebab Allah SWT nak tegur kita melalui dia. Dia ada dia punya apa? Nak tegur kita melalui dia. Dia punya apa? Dia punya ilmu dia supaya kita menghormati orang soleh. Kadang dia tak tahu pun. Tapi dia cakap. Memang kena kat kita. Dia boleh scan. Baik. Ada yang boleh scan tak? Kalau Allah izin, dia boleh scan. Dia boleh scan. Tapi bila dia boleh scan, ni perkataan scan ni, bila boleh scan, kenapa kita nak takut kat dia? Jangan jumpa dia. Kenapa? Kalau dia scan nanti, kan, dia tahu kita buat apa semalam. Dia tahu kita buat ni, buat tu kan. Kenapa nak takut kat dia? Kenapa kita nak takut kat dia daripada takut kat Allah? Allah lebih tahu daripada dia. Dan kita patut lebih malu pada Allah daripada malu pada manusia. Bila kita lebih takut pada syekh, scan kita jahat daripada Allah yang melihat, yang mengetahui kita buat jahat tadi, maka sebenarnya kita ni dengan Allah jauh sangat. Kita lebih bimbang kepada manusia daripada bimbang kepada Allah yang memerhatikan kita, yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sehingga kita tak malu buat salah, buat jahat di depan Allah di dalam bilik air. Ketika kita seorang-seorang, kita buat jahat tersembunyi, kita ingat tersembunyi. Tapi depan syekh kita takut sebab syekh boleh scan, kita kata. Tuan-tuan rahmat Allah, kita masih tidak beriman dengan Allah dengan sesungguhnya. Tak sempurna iman kita. Kenapa? Kita tidak beriman Allah Maha melihat. Kita tak beriman Allah Maha mengetahui. Kita tak beriman Allah mendengar. Kita tak beriman Allah SWT Al-Raqib Maha mengawasi kita. Kita masih lagi belum beriman. Kita cuma tahu Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar. Allah Ar-Raqib Maha mengawasi. Kita tahu tapi kita tak beriman. Buktinya kita buat dosa sembunyi-sembunyi. Tidak di depan syekh, tidak di depan sahabat-sahabat kita, buat sembunyi-sembunyi dalam bilik air. Kita pergi mana tempat lain buat dosa. Kita buat dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita rasa syekh tu lebih patut kita takuti daripada Allah yang Maha melihat kita. Ini perkara yang kadang-kadang kita tak perasan berlaku dalam kehidupan masyarakat hari ini. Orang-orang soleh. Zaman dulu sampai buat apa? Buat patung. Kita mungkin tak sampai peringkat tu. Tapi hati kita boleh melaksanakan syirik akbar. Syirik yang besar. Dengan syirik yang kafi, yang kecil. Maka sebab itulah, apabila kita bimbang kepada syekh kita lebih daripada bimbang kepada Allah, kita masih jauh daripada Allah. Masih tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah lagi. Depan syekh kita bimbang, syekh scan kita. Syekh scan kita. Mungkin syekh tu Allah bagi kekuatan untuk scan dia. Tahu, pagi tadi dia buat maksiat. Pagi tadi tengok pornografi. Contohlah, buat maksiat. Kemudian bila jumpa, syekh tu berkata, macam mana Sayyidina Osman. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu.
Ketika tengah bercakap-cakap dengan sahabat, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Maka kata Sayyidina Osman, aku melihat seseorang yang ada bersama kita ini, di kedua matanya ada zina. Pada kedua matanya ada zina. Dia berzina. Pada kedua matanya ada zina. Maka kata laki-laki tersebut, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Osman, apakah ada wahyu selepas daripada Rasul SAW wafat? Ada wahyu ke? Maka Sayyidina Osman kata apa? Tak ada wahyu. Yang ada apa? Yang ada firasat mukmin. Firasat mukmin. Jadi bila kata firasat mukmin ni, takut kita dengan firasat mukmin. Nak jumpa dengan syekh ni, nak jumpa dengan orang alim ni kan. Mungkin Allah bagi dia mungkin. Jadi orang soleh-soleh ni Allah bagi kasyaf. Allah bagi karamah. Tapi bukan kita nak sandarkan pada dia kasyaf dan karamah tu. Jangan sandarkan pada dia, sandarkan pada Allah yang bagi. Kita bimbang kita sandarkan pada dia, maka kita mengagungkan dia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita memuliakan orang alim, orang soleh? Memang kita kena muliakan. Tapi jangan sandarkan kemuliaan pada dia, sandarkan pada Allah. Sandarkan pada Allah. Kita kena hormati. Kalau dia ketua pula, kena taat. Kena taat. Kalau ketua, kena taat. Dia soleh, dia bertakwa, dia ketua kita. Kena taat. Sami'na wa ata'na. Selagi tak mengajak kepada maksiat, kita kena taat. Tapi jangan kita melebihkan sampai kita menjadikan dia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu perkara yang penting. Sampai peringkat buat patung dia, buat gambar dia. Gambar ni pun satu hal juga. Jadi kadang-kadang kita ambil gambar kan. Hati-hatilah ambil gambar ni, tak apa ambil gambar. Ada pandangan lah, ada pandangan kata tak boleh ambil gambar. Ada pandangan kata boleh ambil gambar dengan kamera ni. Ada pandangan ulama seperti Syekh Qaradawi kata tidak apa, kenapa dia bukan melukis. Tapi dia balikkan cahaya. Jadi kita ambil gambar, kata ambil gambar pop, kita ambil gambar dia balikkan macam cermin. Macam cermin. Jadi ada pandangan ulama kata boleh. Ada pandangan ulama tak boleh. Jadi ini khilaf. Ini perbezaan pandangan lah. Tak apa. Ikutlah. Kalau kita nak ambil yang boleh pun boleh. Kita nak ambil yang tak boleh pun boleh. Ikutlah mana-mana. Itu keyakinan kita. Dua-dua ada hujah. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda. Ini hadis sahih tuan-tuan. Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya manusia daripada kalangan Islam, Muslim, yang paling keras azabnya, pada hari kiamat adalah para pelukis dan para penggambar. Melukis, menggambar. Maksudnya kita melukis dan menggambar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasul SAW telah bersabda, setiap pelukis tempatnya di neraka. Lalu Allah membuatkan dari setiap gambarnya makhluk yang akan mengazabnya di neraka Jahannam itu. Jadi daripada gambar itu akan jadi makhluk yang akan mengazab di Jahannam. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas berkata, maka Ibn Abbas pun mencerita, kalau kamu nak menggambar, nak lukis lah. Nak lukis. Bukan ambil gambar lain. Ambil gambar ni ada dua pandangan. Ni melukis. Kalau kamu menggambar, maka gambarlah pohon. Atau sesuatu yang tidak bernyawa. Ada pandangan lain pula. Kalau nak gambar, jangan gambar penuh. Gambar sikit-sikit tak apalah. Mungkin parah ni ke kan. Contohnya. Jadi bukan sepenuh manusia. Sepenuh manusia contohnya. Kalau kita nak lukis, jangan lukis sepenuh manusia. Jadi ada pandangan ulama yang mengharuskan melukis pun, jangan melukis sepenuh. Ada pandangan ulama kata, jangan lukis langsung. Jangan lukis langsung. Jangan lukis langsung. Benda tu syubhat. Kan? Dan jika gambar atau patung tersebut dibuat untuk simbol orang soleh. Kalau kita buat tu untuk simbol orang soleh, seorang yang kita agungkan dia, muliakan dia, maka perbuatan ini besar dosanya. Kita buat dalam rangka nak mengagungkan dia. Ni kita kata sebagian ulama mengatakan berdosa. Berdosa. Malahan sebahagian ulama memasukkan dia dalam bab taswir. Taswir ni apa? Lukis gambar ataupun patung. Maka dalam bab ini taswir adalah salah satu wasilah. Taswir inilah salah satu daripada jalan
untuk menuju kepada syirik. Jalan menuju syirik. Dia bukan syirik, jalan menuju syirik. Kalau kita tak betul, dia akan jadi syirik. Bahayalah. Kalau gambar biasa tu tak apa. Kalau gambar sesuatu yang kita agungkan, kita muliakan. Nak keluar rumah mesti tengok dia. Nak keluar rumah mesti tengok dia. Nak doa mesti depan gambar. Nak sembahyang mesti ada gambar tu. Kalau tidak tak khusyuk. Ini mentaswirkan. Istilah taswir ni maknanya dia menjadikan idola. Menggambarkan buat patung. Dia jalan menuju kepada syirik. Jalan menuju kepada syirik. Mari kita bimbang. Dia terlalu halus. Terlalu halus. Ini adalah usaha. Taswir adalah usaha untuk menyaingi Allah. Usaha nak menyaingi Allah. Usaha untuk menyaingi Allah. Menyamakan sesuatu dengan Allah. Walaupun kita tak kata, saya tak sembah dia. Ini bukan Allah. Saya bukan Allah betul yang jadikan. Tapi cuma saya nak ingat dia je. Saya nak memuliakan dia je. Nak hormati dia je lah. Hormati dia. Jadi ni menghormati memuliakan ni jalan. Jalan menuju. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Kita tak kata dia syirik. Tapi dia boleh membawa kepada syirik. Malahan setengah ulama kata syirik. Setengah ulama kata. Dia ada ijtihad. Ijtihad masing-masing lah. Terpulanglah kita nak ikut yang mana. Tapi nak sebut sini. Dia boleh membawa kepada taswir. Taswir ni membawa kepada. Sekiranya untuk menyaingi Allah. Menyaingi Allah. Kita nak memuliakan dia. Menghormati dia. Mengagungkan dia. Padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Inilah pangkal kepada penyembahan berhala. Dulu penyembahan berhala bermula dengan gambar. Bermula dengan gambar. Penyembahan berhala bermula dengan patung. Asalnya bukan kata nak ingatkan aja, tugu. Nak ingatkan aja. Saya nak ingatkan, saya hormat dengan dia, saya nak ingatkan dia. Maka dia pun buat satu patung atau gambar. Kemudian kenapa ni buat ni? Sebab dia guru saya nak memuliakan dia lah. Kan? Jadi dulu asal usul berhala tu dia berasal daripada mula dengan macam itu. Lama-lama dia menjadi suatu tempat kita meminta pula. Malahan saya ada pernah dengar daripada seorang sahabat saya yang ibunya ada mengikut tarikat. Ibunya ada mengikut tarikat. Dia nak semayang tu, dia kena letak gambar syekh dekat depan tempat semayang. Dekat depan tempat semayang. Jadi nak semayang ni kena ada gambar syekh baru dia boleh semayang. Maknanya baru boleh khusyuk semayang. Kata tak khusyuk semayang. Semayang wajah syekh tu seolah-olah seperti menyebabkan dia khusyuk. Wallahualam, saya pun tak tahu macam mana konsepnya, tapi ini bentuk-bentuk memuliakan. Ini bentuk-bentuk yang boleh membawa kepada syirik. Setengah ulama kata syirik. Ini kita kena hati-hati. Kita yang nak di akhir zaman ni, kita kena bersih. Kena bersih. Sama ada mensyirikkan diri kita sendiri, mensyirikkan orang lain dengan Allah. Mensyirikkan amal kita dengan Allah. Kita kena bersih. Barulah pertolongan Allah itu akan datang. Barulah pertolongan Allah itu akan datang. Lagi satu, tabarruk. Tabarruk ni apa? Kita berlumba-lumba dapatkan berkat. Barakah. Ini pun satu hal juga. Kita meminta barakah daripada syekh. Atau guru kita. Kita minta barakah daripada guru kita. Sedangkan yang memberi barakah itu Allah. Allah yang memberi barakah, bukan guru kita. Kalau nak minta tolong doa tu lainlah. Tuan guru tolong doakan saya. Tuan guru bolehkah tolong doakan saya? Ataupun ustaz ataupun saudara. Boleh tak? Maksudnya bukan tuan guru dia, saudara kita kan. Tolong doakan saya. Minta tolong doa, tak apalah doa. Maknanya dia minta ke Allah. Dan kita minta pada dia untuk minta ke Allah. Tapi minta berkat kat dia. Minta barakah kat dia. Tuan guru tolonglah berkati saya dengan anak saya. Berkatilah saya Tuan guru dengan anak saya. Anak saya nak ambil exam, tolong berkati dia. Tolong berkati dia. Berkat ni, barakah ni Allah bagi, bukan tuan guru bagi. Ni pun bentuk syirik juga. Ni tabaruk, berlomba-lomba mendapat barakah. Pun sama juga. Kadang-kadang kita melihat, kita tak faham ni, kita nampak bagus. Memang dia soleh, memang dia bagus. Tapi barakah bukan pada dia. Barakah pada Allah. Kita minta tolong doa, tak apa lagi. Sebab kita minta tolong doa, kita minta dia tolong cakapkan dengan Allah. Macam kita lah. Kita tak kenal Sultan. Tapi kawan kita ni best friend Sultan. Kan? Kita nak sampaikan mesej pada Sultan. Kalau kita nak cakap, Sultan buat tak tahu. Tapi kalau kita cakap, suruh best friend kita cakapkan, Sultan dengar. Kan? Jadi kita ni kalau doa ke Allah ni, dosa kita melambat-lambat. Kalau sahabat soleh kita ni tolong doa, hajat harapan kita,
Allah SWT akan mengkabulkan. Maknanya kita minta kat Allah juga, bukan minta kat dia. Tapi bila kita kata, berkatilah saya ya Syekh, tolonglah berkati saya. Tabaruk. Jadi tabaruk ni, minta berkat ni pun salah satu benda yang kita kena hati-hati. Ada tabaruk yang syariah. Apa contoh tabaruk yang syariah? Kita minta berkat daripada syariah, benda yang amal soleh. Contohnya, kita baca Quran. Al-Quran memberkati kita. Al-Quran, amal kita. Sebab kita beramal tu kerana Allah kan. Amal tu memberi barakah pada kita. Dengan sebab kita bersembahyang, ada barakah tadi. Itu Allah. Itu kita kata tabaruk. Kita meminta barakah kepada Allah dengan amalan kita. Itu lain. Itu macam kita doa jugalah. Kita pergi pada Allah, tak pergi pada manusia. Tak pergi pada manusia. Jadi ini antara perkara-perkara. Jadi sebenarnya kalau nak huraikan panjang lagi lah, banyak lagi lah tabaruk yang syirik, tabaruk yang bid'ah, ada banyak lagi lah. InsyaAllah kita akan ada kesempatan, kita boleh sambung lagi. Tapi maknanya yang pertama tuan-tuan, ciri jilul mau'ud, iaitu generasi yang dijanjikan oleh Allah. Nombor satu, mesti bebas daripada syirik. Mesti bebas daripada syirik. Itu nombor satu. Bila kita ada bebas daripada syirik, barulah kita boleh nak membebaskan diri kita daripada kelemahan-kelemahan yang lain. Kalau syirik tak bebas, hak lain tak boleh bebas. Barulah kita boleh merendahkan diri pada Allah, boleh kita rokok kat dia, sujud kat dia, bila kita dah ikhlas. Bila kita dah bebas daripada syirik. Ikhlas ni lawan dia syirik. Ikhlas ni lawan dia syirik. InsyaAllah lah. Jadi insyaAllah pada masa akan datang, kita akan sambung dengan ciri-ciri yang lain, ciri yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ikhlas ni tuan-tuan tolong perhatikan. Apa yang saya sebut tadi, syirik tawajjuh, syirik qasad, syirik isti'anah. Satu lagi, lintasan. Lintasan, saya terlupa nak sebut. Lintasan. Lintasan ni apa? Contohnya macam kita tadi, kan? Kita dah buat amal tu 20 tahun. 20 tahun dulu dah buat dah, lama dah buat. Tiba-tiba hari ni kita nak tuntut yang 20 tahun tu. Allah akan cancel amalan kita tu. Lintasan. Kita dah ikhlas dah betul-betul, tiba-tiba tengah sembahyang kita rasa nak memperbaiki sembahyang kita sebab orang tengok. Itu lintasan. Tengah-tengah sembahyang tiba-tiba kan lintas. Orang tengok ni, kena baiki amal kita pun. Sembahyang dengan tunduk ambil elok-elok kan. Itu lintasan. Lintasan ni pun syirik yang kafir, syirik yang kita kena jaga juga. Yang saghir, yang kecil. Yang ini kita istighfar. Kalau berlaku. Contoh ada satu soalan daripada sahabat-sahabat kita ni. Salah satu orang kata, saya ni sering ada lintasan. Kata Islam ni lah Allah macam ni. Lintasan. Kalau kena lintasan tu, benda yang melintas. Contohnya, tiba-tiba kita rasa nak mensyirikkan Allah. Allah ni betul ke? Begini, benda-benda itu kan. Baca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bila kita baca tu, kita niatkan, ya Allah, engkau panahlah, engkau rejamlah syaitan yang melintaskan bisikan. Itu bisikan. Kita tak ada, kita tak nak, kita tak tahu pun, tiba-tiba bisik je. Allah ni betul ke gini-gini? Lintasan. Islam ni betul ke? Ada lintasan. Lintasan tu bisikan. So bisikan ni kita kena lawan dengan a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada syaitan yang rejam ni, yang direjam ni. Maka setiap kali kita baca, dia akan kena rejam. Dia akan kena rejam. Maka lama-lama dia jauh. Lama-lama dia jauh. Jadi kalau siapa yang apa namanya kena macam itu, mula sekali kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca banyak, selagi ada baca. Bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Allah akan hantar rejaman kepada syaitan tu. Kita bayangkan lintasan tu. Siapa yang lintas? Kita tak nampak. Kita tak nampak setan ni. Jin ni kita tak nampak. Syaitan tak nampak. Kita minta ke Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, rejam dia. Maka dia akan kena rejam. Dia akan terbakar, dia akan apa. Kemudian baca astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang ada rasa-rasa lintasan yang banyak, amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali.
siang, pagi 100 kali, petang 100 kali. Kalau banyak lintasan, banyak bisikan. Siapa yang banyak bisikan, lintasan dalam hati, baca. Ini ada hadis sahih. Siapa yang membaca 100 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita nak tambah yuhyi wa yumit pun boleh juga, tak ada masalah. Ada duduk belaka boleh. 100 kali. 100 kali. Jadi lintasan tu akan habis. Habis. Hancur dia. Kalau dia masuk, ada jin masuk dalam badan kita, insya-Allah terbakar. Ni kata Rasulullah SAW. Tidak ada syaitan boleh mengganggu orang yang membaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Jadi ada soalan daripada sebahagian daripada tuan-tuan tanya pasal lintasan. Kita tiba-tiba lintasan aja, tiba-tiba ada rasa macam benda-benda yang tak sepatutnya lah. Tiba-tiba kata Allah ni macam ginilah. Allah ni betul ke? Kadang-kadang ini Allah macam gini, wajah Allah pula tiba-tiba ada lintasan kat otak kita kat ni. Itu semua lintasan iblis dan syaitan. Maka baca auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, kita baca. Dia nak menjadikan hati kita syirik kepada Allah. Kita baca, lama-lama hilang insya-Allah. Kalau tak kuat juga, kita beramalkan 100 kali pagi, 100 kali petang. Kalau tidak pun 100 kali pagi sekurang-kurangnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca yang baca lepas sembahyang tu kan? Zikir lepas sembahyang. Baca 100 kali. 100 kali. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah akan buang benda yang syirik. Kemudian ada satu lagi doa yang kita baca di maksurat. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kalau nak baca untuk ramai-ramai, baca untuk anak-anak kita sekali. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, jauhkanlah aku, bersihkanlah aku daripada syirik yang aku tahu ataupun syirik yang aku tak perasan, yang aku tak tahu. Jadi kita baca doa ni, doa dalam maksurat. Dalam maksurat ada jadi kita banyak amalkan tu, insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih. Dan bila bersih akidah kita, insya-Allah itu syarat pertama pertolongan Allah. Syarat pertama kemenangan di akhir zaman, terutamanya kita akhir zaman. Syarat pertama kita ikhlas dan membebaskan diri kita daripada syirik kepada Allah, insya-Allah. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan, saya minta ampun kepada Allah. Minta maaf tuan-tuan, saya pun jam saya sekarang berapa ni? Dah pukul 8 dah. Dah pukul 6. 18.44. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni tak ada. Malam besok ada insya-Allah. Saya cuba buat. Saya akan bincangkan tentang beberapa perkara esok. Dan kemudian hari Ahad ada Zoom. Zoom ni dia terbatas kepada 200 lebih sikit je. Saya pun tak tahu berapa. 200 lebih, 300 ke? 250 lebih kurang. Jadi siapa cepat dia dapatlah tempat tu. Kalau ramai sangat nak masuk, tak dapat, besok saya tengok macam mana. Tapi setakat ni kita Zoom, kita tak buka live lah. Tak ada live. Zoom saja. Tapi kalau katakan tengok macam mana nanti insya-Allah. Hari Ahad kita akan ada pukul 10 pukul 10. Jadi besok petang dah boleh besok petang boleh dapat ID. Tapi nak masuk tu kena setengah jam sebelum lah. Setengah jam sebelum baru ada, ataupun sejam 10 sebelum. InsyaAllah. Baik. Kemudian itulah, mudah-mudahan Allah bagikan kita kekuatan, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sekali lagi banyakkan selawat ni. Hari Jumaat ni banyakkan selawat. Kalau dapat 100 kali, alhamdulillah. Kalau dapat 1000 kali lagi bagus. Kalau dapat banyak lagi bagus. Banyakkan selawat. Ni nak dekat-dekat dengan maghrib ni, kita banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa atikallahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik. وأمتها على سعادة في سبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين
والمجاهدين في كل مكان في كل زمان. اللهم انصرنا على طريق الدعوة وطريق التربية وطريق الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, mohon kalau boleh disebar-sebarkan perbincangan kita ni, mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.